Hai belajar SRT, apa khabar? Semoga anda sihat dan sejahtera. Okey, kita jumpa lagi di video ini. Kita hari ini cuba nak capai, kita nak cantum fabric bahagian bahu di mana kita cantum dengan klaim pelah kangkung. Kemudian seterusnya kita akan cuba jahit lapik di bahagian garis leher. Are you ready with me? Jom kita mula sekarang. Baik belajar, kita cuba sediakan alatan dahulu. Pastikan kamu keluarkan fabric bahagian belakang yang ada lisu ini. Kemudian fabric bahagian depan ada dua. Satu yang ada corak, satu tak ada corak lah. Kemudian satu lagi sila sediakan siap-siap jarum peniti. Kemudian jarum yang sudah dimasuk dengan benang. Ingat you all punya projek ialah benang yang sama color dengan projek kain ini fabric ini, warna fabric. Manakala sebab cikgu nak buat demo, jadi cikgu guna benang warna putih supaya kamu jelas nampak hasil jahitannya. Alright, sediakan dulu. Baik belajar, hari itu masa kita design, ini bahagian bahu kita nak cantum. Tapi saya nak kamu hati-hati jangan salah cantum Yang ada lisu dan sudah di iron ini ialah bahagian SD, sebelah dalam. So kita kena terbalikkan ini ialah SL. SL maksudnya sebelah luar. Make sure macam ni, sebelah luar dulu. Mesti temu dengan sebelah luar. Fabric bercorak. Macam mana beza sebelah luar? Ini sebelah luar. Yang sebelah dalam ialah bahagian yang kita ada tanda pola ini. Dan bezakan ini ialah garisan lengan sebab dia lengkung kan. So ini yang ada bentuk V ini ialah bahagian leher. So of course kamu kena susun gini. Kamu susun gini boleh? Nampak tak? Ini bahagian ni. Kenapa ini dia masuk macam ni? Masih ingat tak masa kita lukis design itu, bahagian belakang dia cuma masuk 1 cm. Untuk bahagian depan masa kita lukis lengan tu dia masuk 1.5. Jadi confirm dia punya lengkung akan lebih lengkung sedikit daripada yang belakang sebab bahagian depan kita ada dada. Jadi untuk sebelah sini pun sama, kita susunkan bahagian bahunya. Nampak? Kita dah susun bahagian ini dan kita cuba pinkan. Ingat yang ada tanda pola ini, saya ulang, saya takut you silap. Nampak tak? Yes, yang ada tanda pola ini ialah sebelah dalam. So, yang sebelah luar, temu sebelah luar. Yang kita nak temukan ini ialah pastikan you nampak apa yang you nak jahit lah, garisan pemadan ini. So, jangan salah susun kalau susun you kena menetas pula nanti. Belajar, jom kita pinkan. Garisan yang kita nak jahit ialah garisan yang pintik-pintik, garisan pemadan tu kan. So, kita pin di bahagian bawah. Supaya dia tak mengganggu kita masa kita nak jahit. Kita pinkan supaya menetapkan fabric. Boleh kita pinkan dan pastikan jangan terkena garisan yang kita nak jahit lah. Dia tak mengganggu. Bahagian sini pula kita cuba pinkan. Janji dia menetap fabric. So, are you ready? Kita akan mula jahit belajar, kita mula cantum Kita start daripada hujung. Ingat prinsip jahitan Kia ialah kita kena mula di AB 2 kali supaya dia kukuh di bahagian depan. So ini sudah mula jahitan Kia, kita boleh potong. Apabila kamu dah siap potong, kita boleh masuk semula. Sekiranya kamu tak nampak pintik-pintik tersebut, kamu buat anggaran 2mm dalam hati Nampak ke? Sudah satu mata jahitan. Sudah satu mata jahitan. Kita teruskan dengan ini. Masuk B balik. Boleh? Bila sudah mula sekali di penjuru design sini, so kita boleh teruskan ikut jahitan Kia
patah balik dan menuju ke depan. Itu betulnya. Patah balik menuju ke depan. Okey, sudah 3 mata jahitan, kita teruskan Baik, belajar bila sampai ke sini. Okey, sebab ini ialah basi klim. Okey, ini ialah bermula dari sini ke sini ialah basi klim. So elok kita mati di sini dulu satu. Okey, kita anggap kita ialah mesin jahit deh. So kita akan kukuhkan di sini kejap. Okey, kukuhkan di bahagian basi, permulaan basi sini kan. Okey. Ini nanti perpenjuru lah bagi yang kita nak terbalikkan tu. So kemudian kita baru menuju ke satu lagi untuk sampai ke hujung. So kita matikan di mata jahitan last sekali. Okey, dengan ulang jahit 2 kali di bahagian belakang last sekali. Okey, ulang di bahagian last sekali. So nampak? Kita terpaksa tutup di sini juga. Okey, satu di sini satulah. Sebab ini ialah titik permulaan kalau nanti perpenjuru bagi bahu. Nanti kita terbalikkan, ini ialah perpenjurunya. Ini ialah basi di mana nanti kita akan buang juga. Bahagian sini kita akan potong. So elok kita tutup di sini satu. Okey, so ulang ini permulaan basi, ini perpenjuru bahu, kemudian jahit sampai sini, tutup dulu, sambung balik lagi pergi ke basi pun tutup dulu. Okey, so ini bahagian ini ialah bahagian dari sini ke sini ialah bahagian design kita di mana kejap lagi kita nak terbalikkan. Sini mesti kukuh lah, ini perpenjuru bagi bahagian bahu. Boleh faham So untuk siapa yang jahit mesin, kamu macam ni zip, undur. Okey, macam ni. Ke sini, lepaskan garisan tu, kamu undur. Terus sampai sini, undur balik. Okey? So, Cikgu Wen harap you faham. Okey, penerangan Cikgu Wen. Kamu boleh guna cara yang sama jahit di sini. So, kita boleh mula jahit di bahagian sini guna proses yang sama. Baik belajar, Cikgu pun sudah sampai ke perpenjuru untuk bahagian bahu ini. So, saya tindihkan di mata jahitan perpenjuru terakhir ni. Okey, saya jahit 2 kali. Okey, 2 kali supaya perpenjuru bahagian bahu ni kukuh. Okey, kemudian baru saya sambung lagi pergi ke basi. Okey, pergi ke basi. Okey. So bahagian basi pun kita tutup lah satu. Okey, kita matikan sekali lagi di bahagian basi. Okey. So kita boleh gunting balance ini. Okey, so kita akan mula di sini bahagian basi. Kemudian kita akan jahit sampai ke mata jahitan ketiga lebih kurang lah. Ini ialah perpenjuru punya permulaan. Okey, kelas.
Kita macam ni tau. Bahagian ini ialah bahagian design kita. So bahagian sini kena ulang 2 kali lah. Okey, sini pun ulang 2 kali. Maksudnya mula dengan 2 kali. Kemudian kita jahit sampai ke sini, kita akan kukuhkan di sini. Sebab kejap lagi kita akan terbalikkan dan sini ialah perpenjuru yang kita nak dapat cantik ni. Okey, yang ini basi nanti kita akan potong sedikit. So belajar, ingat kita nak jahit, kita kena jahit sini mula, jahit sampai sini kita tindihkan juga supaya ini ialah tempat permulaan. Kemudian jahit sampai sini, kita mati di sini sekali dulu supaya perpenjuru nanti nampak. Baru kita teruskan jahit di basi dan sini kita matikan lah. Kejap lagi basi ini kita akan potong tau. So bahagian sini mesti kukuh, bahagian sini mesti kukuh. Adakah kamu dah faham? Okey, konsepnya. Ingat kamu belajar sesuatu, you faham konsep, you akan dapat kemahiran. Kalau you hanya follow dan kamu jayakan projek, kamu hanya dapat markah sebab you hanya ikut je, you tak tahu apa konsep dia, apa teori dia. So ingat, kamu nak dapat markah dan you nak dapatkan kemahiran tersebut, kamu kena faham kenapa kita jahit macam tu. Okey, jelas tak? Okey, adakah kamu faham konsepnya? Baik, belajar. Okey, 2 jahitan kita sudah siap cantum. Kita boleh buka jarum peniti. Baik, belajar. Kita teruskan dengan cantum bahu bahagian lapik. Okey. So, sama juga kita kena bezakan. Okey, yang ada tanda pola ni, kita namakan dia sebelah dalam lah. Yang ada tanda pola ini ialah sebelah dalam SD lah. Okay, so kita kena SD hadap bawah. Okay, yang ini hadap kita. Okay, sebelah luar hadap kita. Kemudian sama juga yang ini. Okay, nampak tak yang ada pintik-pintik ni? Lapik ini ialah sebelah SD. SD hadap kita. Okay, jadi senang kata ialah sebelah luar hadap sebelah luar. Sebelah luar hadap sebelah luar. Okey, kita temukan. Sebelah luar temu sebelah luar. Okey, kita letak gini Okey, boleh. Ini bahagian garis leher, ini bahagian garis lengan. Okey, satu kepingan lagi. Bezakan. Ini yang ada pintik-pintik ini ialah sebelah SD. Okey, SD hadap kita. Jadi belakangnya sebelah luar temu dengan sebelah luar. Jadi yang ada tanda bola tu kena hadap kita supaya kita senang nak nampak. Boleh? Bila you dah siap letak, kita boleh pin. So, kita siap pin. Okey, kita pastikan nampak pintik-pintik ini. Okey, kejap lagi kita follow ini. Sama juga kita ulang proses Kita akan mula, kemudian di perpenjuru kita pun tetapkan tindihkan. Kemudian teruskan sebelum sampai ke perpenjuru ini. Ke perpenjuru ini kita akan tindihkan semula, baru sambung ke basi, baru kita matikan di sana. Okey? Are you ready? Jom kita mula Baik, belajar sudah mula satu mata jahitan kia, kemudian kukuh, kita boleh buang yang ini Okey, kita menuju ke mata jahitan nombor 3. Okey, nampak tak dia sudah sampai ke perpenjuru. Okey, perpenjuru sini ialah perpenjuru design kita. So ini mata jahitan ni saya nak kukuhkan. Ingat konsep dia. Okey, bahagian perpenjuru design kita kukuhkan di bahagian sini. Okey, maksudnya kita tindihkan. Okey, tindihkan di mata jahitan nombor 3 ini sebab dia ialah perpenjuru.
Baik belajar, Cikgu Wen sudah sampai ke perpenjuru Kamu nampak tak? Okey, sudah sampai ke perpenjuru di mana ini ialah bahagian yang bahu perpenjuru, yang lain ini ialah basi. So, Cikgu Wen cuba matikan di sini mata jahitan yang last. Okey, kita matikan di sini dulu untuk dia kukuh. Okey, nampak dia kukuh di bahagian perpenjuru yang kita nak terbalikkan nanti. So, baru kita menuju ke basi Okey, so untuk basi pun kita matikan di sini. See, sekali lagi konsep dia. Okey, sini mula kukuhkan sampai perpenjuru. Okey, kita kukuhkan juga, jahit sampai sini. Okey, perpenjuru kita kukuhkan, matikan di sini, dan last sekali kita matikan bahagian basi. Boleh? Faham konsep sama dengan yang fabric padan tadi. Okey, untuk siapa yang mesin jahit dari sini, jahit sampai sini undur Sini ke sini undur, teruskan sampai sini, undur semula ke sini. Dah siap. Okey, belajar sebelah sini sudah siap, kita menuju ke sini, konsep yang sama Kelas, sekiranya ada satu yang macam sengit, you tak puas hati, you tak perlu menetas semua tau. You hanya lepaskannya, lepaskan jarum daripada benang dan kamu guna kepalanya. Okey, kamu macam ni. Okey, macam ni, buang balik sampai yang sengit tu, you tak puas hati tu. Kemudian baru kamu masuk balik dalam jarum. Okey. See, tadi yang sudah sengit tu kita dah buang, kita boleh buat semula. Tak perlu menetas balik. Baik belajar, kita sudah sampai ke penghujung titik persilangan yang design kita, perpenjuru bahagian bahu lapik. So kita matikan di sini supaya kukuh, nanti kita terbalikkan dia cantik. Okey, boleh sudah tindai di sini So kita baru ini perpenjuru dah siap, matikan, kita menuju ke basi. Okey, bahagian basi. Okey, so belajar sini yang sengit ni bahagian basi tak apalah, sebab kejap lagi akan gunting punya. Yang penting perpenjuru ini. Okey, yang penting yang perpenjuru ini kan ni kukuh. Perpenjuru ini kalau kukuh okeylah, sebab sini nanti akan dipotong punya. Kita sudah berjaya cantumkan klaim bahu dengan caranya klaim pelah kangkung. So kita buangkan peniti dan jom kita pergi menyetrika. Kita tekan rata yang ini. Baik, apabila baik belajar, setelah kita dah iron, dah tekan rata. Okey, so sekarang pastikan kamu tengok, check sekali lagi. Yes, yang ini ialah bahagian sebelah dalam. Alright, so kali ini dengar betul-betul ini sebelah dalam kan? Ini sebelah dalam kita terbalikkan So, dengar betul-betul, ini ialah bahagian luar. Bahagian luar ini bahagian luar. Okey, kamu ambil lapik ini. Okey. Ambil lapik ini. Okey, ini bahagian luar lapik, ini bahagian dalam lapik, betul? Bahagian luar, temu bahagian luar. Okey, bahagian luar, temu bahagian luar So, nampak tak? Ini bahagian luar, ini bahagian luar. So, kejap lagi bila kita terbalik tu, dia nampak cantik. So, sekarang kita nak make sure garisan ini cantum dengan garisan ini. So, hati-hati kita nak pin tu. Okay, so sebelah luar temu sebelah luar.
Okey, belajar. Kamu dah pin kan? Kamu check sini. See? Okey, kita pin kan? Garisan dia bertemu. Apa yang Cikgu Wen pin belakang tu, dia sama dengan garisan. Okey, so macam ni maksudnya dia sudah tegak. Okey, kita pin kan macam ni. Okey, belajar kita cari bahagian sini pula kita nak temu Baik belajar, cikgu dapat pin ini garisan dan belakang tepat ikut garisan ini. Seterusnya kita akan pin bahagian sini. Siap? So kita cuba pin bahagian sini. Okey, so belajar, apabila kita dah siap pin, kita sudah boleh mula menetapkan garisan leher tau. Okey, ini ialah bahagian tengah garisan leher, bahagian tengah sini. So kita boleh marking biasa kita nak mula. Okey, kita akan mula dari sini. Okay, nampak tak dia ada pintik-pintik kesan. Okey, kesan yang walaupun kabur tapi dia ada kesan untuk kita nak jahit. Okey, sampai ke sini pun ada sikit pintik-pintik, nampak tak? Yang ini pintik-pintiknya. So kita akan jahit sampai ke bawah sini, teruskan. Okey, sehingga sini. Okey, nampak ke garisan last kali kelepek ni. Okey, kita akan jahit sampai ke sini, kita kena belok bagi ke sinilah. Boleh? Okey, so cikgu ulang kita mula dari sini. Kalau mesin jahit pun sama, kita mula daripada garis leher tengah ni. Ini basi tak apa. Kalau lebih sikit nanti kita guntingkan. So sini kita jahit ikut garisan 0.75 cm, garisan pemadam. Sampai ke sini perpenjuru sangat penting. Dia kena pelok dengan cantik baru bagi ke sini. Okey, bila sampai ke sini pun perpenjuru kena pelok ke sini. Boleh faham siapa yang ada mesin jahit, kamu mula dari sini, perpenjuru mesti tajam bagi ke sini, perpenjuru belok ke sini. Okey, selepas dah siap, kita dari sini jahit ke sini. Sama juga ikut garisan pemadam sampai perpenjuru kita belok ke sini. Okey, ini pun sama, belok bagi ke sini. Siapa yang guna jahitan tangan akan follow Cikgu Wen jahit. Okey, are you ready? Dari sudut Cikgu Wen saya nampak pintik yang sangat kurang jelas lah. Okey, bagi saya boleh jahit. Tapi kalau dari video saya bimbang kamu tak nampak. So izinkan Cikgu Wen buat sikit tanda kat sini. Okey, supaya kamu nampak. Okey, ini masalah mungkin sebab masa gunting fabric yang belakang ni mungkin gunting tak cantik sangat lah. Tak apa, ini sebelah basi. Okey, jarak antara garisan pemadam dengan garisan gunting ini ialah basi kan. So bahagian basi tak apa, nanti kita boleh guntingkannya. Faham? So kita based on yang garisan atas ini kita sedikit 0.75 cm. So saya tandakan supaya you nampak. So bahagian sini saya tolak sedikit. Okey, kemudian di sini biasa kalau kita klaim belakang dia sudah tak nampak sangat. Okey, kita buat sedikit tanda lah. Okey, boleh sedikit tanda. Okey, so berbaris DIY ni penting untuk kita masa kita nak guna. So ini sebenarnya Cikgu Wen nampak. Okey, kamu tengok sebenarnya dari segi Cikgu Wen nampak. Tapi Cikgu risau kamu tak nampak masa saya nak jahit kan. So Cikgu Wen hanya ambil beberapa titik sahajalah. Okay, si belajar, Cikgu Wen sebenarnya nampak titik. Tapi saya takut dalam kamera kamu tak nampak kan. So Cikgu sengaja buat beberapa tanda lah. So dari jauh you akan nampak, oh sini ialah yang kena jahit. Okey, boleh. So saya nak pentingkan di sini Okey, Cikgu Wen nak pentingkan di sini iaitu corner. Okey, perpenjuru yang kita nak belok.
Ini sangat penting kalau kamu dapat buat dengan tajam. Kalau you dapat buat dengan tajam, dia akan cantik apabila kamu terbalikkan. Sama juga di bahagian sini. Bahagian sini, masa kita nak belokkan. So, ini perpenjuru kalau you dapat buat dengan tajam, nanti kita terbalikkan dia sangat cantik. Ingat kita kena jahit, kemudian belok pergi ke sini. Jangan turun ke bawah kita pergi ke sini. Boleh faham? Okay, so sebelah sini pun cikgu buat sedikit tanda lah. Sebab dalam kamera memang you nampak dengan cantik ini kan. Okay. Okay, baik belajar. Cikgu Wen juga tandakan sekali lagi bagi kamera nampak. Cikgu Wen nampak sebenarnya pintik-pintik kecil inilah. So, saya akan follow pintik-pintik kecil ini untuk jahit. Kemudian sampai ke perpenjuru ini. Okey, kamu nampak tak perpenjuru ini? Kena belok dengan cantik sebab ini bahagian nanti terbalikkan dia penting. Okey, kemudian jahit sampai sini. Nampak? Satu lagi perpenjuru ini kena jahit cantik, belok ke sini. Bila you terbalik baru cantik. Faham? Cikgu Wen akan follow yang pintik-pintik ini untuk teruskan jahitan. Ingat kita belok ke sini. Okey, good. Are you ready? Kita mula daripada bahagian tengah garis leher ni. Kita juga guna satu lembar. Kamu guna warna benang yang sama dengan warna fabric. So, ikut panjang yang kamu rasa cukup lah. Okay, so kita akan mula dari sini. Ingat jahitan kia yang kita jahit atau jahitan jelujur pun boleh. Okay, bagi Cikgu Wen saya lebih kerap guna jahitan kia sebab dia paling kukuh dan dia menyerupai jahitan mesin. So, setiap kali saya jahit tu, saya fikirkan, saya konon-konon ialah mesin jahit lah. Saya melatih kesabaran supaya jahit dengan gemas. Okay, macam mesin jahit. So, kita galakkan diri sendiri, kita sabar masa kita buat sesuatu. Okay, ini jahitan kia. Okay, sudah kukuh So, kita akan potongkan ini seperti biasa. Ingat jahitan jelujur pun boleh, tapi saya pilih jahitan kia. Okay, so kita akan mula dari sini disebabkan dia bulatan Okay, garis leher ni bulatan. So, kita ambil jarak 2mm hingga 3mm. Okay, sekiranya kamu tak nampak pintik, kamu kena buat anggaran dalam hati Okay, perbezaan jahitan kia dengan jahitan jelujur cuma jelujur dia tak patah balik. Untuk jahitan kia dia patah balik. Okay, baik belajar. Apabila sudah sampai ke bahagian claim ni, kamu kena langgar Okay, kena jahit di atas claim ini. Okay, so kamu Okay, sesiapa yang nak jahitan jelujur, cikgu demo kamu boleh macam ni je. Okay. Sesiapa yang nak jahitan jelujur boleh gini, di mana antara mata jahitan ada jarak. Tapi kalau macam ni, saya risau kamu tak pandai jaga dia punya jarak. Nanti sini berlubang pula tak cantik. Okay, you kena make sure kalau you guna jahitan jelujur, kamu kena jaga jarak dia 2mm. Baru dia kukuh. So, sekarang cikgu menetas balik. Saya hanya tanggalkan benang. Kemudian cikgu tarik ini je. Okay, so bila tarik ke sini dah selesai, saya hanya masuk balik sajalah. Okay, so cikgu pun cadangkan memang biar lambat lah. Biar lambat tak apa, sabar asalkan dia kukuh. Projek kamu kukuh.
Sudah separuh. Tahan lagi tak? Okey, teruskan kesabaran. Okey, teruskan kesabaran. Okey, bagus kalau kamu dah sampai sini. Sekiranya kamu rasa minat menjahit tapi tak nak penat, so kamu boleh buat pelaburan di mana you beli satu mesin jahit. Okey, kita sudah sampai penghujung tau. Okey, kita sudah sampai penghujung di mana penjuru ini. So kita jahit dulu satu dan kita cuba capaikan tepat pada penjuru ini. Penjuru ini kita buat tajam So kita kena mati di jahitan yang mata jahitan last sekali. Tengok betul-betul. Kita matikan di mata jahitan last sekali Kebetulan I punya benang pun sudah habis tau. Okey, jadi cikgu stop di sinilah. Terus. So nampak penjuru dia, saya sudah matikan di penjuru dia, benang sudah tak cukup. Jadi cikgu ganti benang Baik belajar, apabila kamu dah matikan di penjuru ni, kita boleh mula balik di sini Kebetulan ini ialah bahagian yang kita nak belokkan. So sini dah matikan untuk bahagian garisan serong. So kita boleh mula di sini sebagai permulaan untuk garisan menenggak sini. Sama juga kita mula dengan jahitan kia yang kukuh Baik belajar, apabila you dah mula dengan kukuh, anda boleh buang bahagian sini dulu Okey, kemudian teruskan je lah yang garisan lulus. Ya, cikgu faham perasaan kamu sebab cikgu pun sedang lalui perasaan ini. Ini kenangan PKP Next time 10 tahun kemudian, kamu dah jadi ibu ayah orang, bagi tahu anak, ayah atau ibu pernah jahit pakai tangan tau. Dan you tunjukkan projek mini ni. Wow, satu kenangan yang amat bermakna untuk kamu Baik belajar, cikgu rasa I punya benang sudah tak cukup. Jadi cikgu terpaksa sambung di sini, matikan dulu Okey, berhenti di sini dulu, jangan risau, boleh sambung lagi. Alright, walaupun dia sudah nak sampai penjuru tapi tak cukup. So kita berhenti di sini dulu. Lepas tu ganti benang. Belajar, apabila cikgu sudah nak dapat benang baru, saya tak perlu di sini lagi. Saya boleh mula dengan satu mata jahitan yang lain. Okey, dan mula dengan jahitan kia jugalah. Okey, nampak tak cikgu pun sudah nak belok. Okey, nampak tak cikgu sudah sampai ke penjuru Bila sampai ke penjuru, ya kita kena matikan dulu. Okey, boleh. Kemudian kita nak belok. Kalau sesiapa yang guna mesin jahit, di sinilah kamu kena belok. So kita cocok di sini, tempat permulaan, dan kita geraklah bagi ke sebelah pula. Okey. Ingat dia mesti cukup tajam. So kita gerak pergi ke situ. Okey, nampak kita sudah gerak, kemudian patah balik ke sini. Okey, menuju satu mata jahitan yang lain. Okey, macam ni nampak? Okey, kita gerak ke situ.
Penjuru ini mesti cukup tajam. Baru nanti bila kita terbalikkan, dia cantik. Okey, matikan jahitan di mata jahitan yang last sekali. Okey, kita boleh berhenti di sini. Okey, tindakan satu lagi. Alright, syabas Tania. Kita boleh guntingkan yang ini, bahagian hujung. Okey, Tania, yang penjuru sudah segi 4 tepat. Dan di bahagian corner ini pun sudah belok dengan elok. Alright, so untuk bahagian sini, okey, nampak ke? Untuk bahagian leher, dah siap sebelah kiri. Marilah kita lari lagi. Kalau anggap ini ialah merentas desa, kita sudah separuh track dah. Okey. So sekarang kita pula jahit dari sini pergi ke sini sampai ke bawah ke sini. Baik belajar, kita juga kena mulakan di bahagian sini tapi bersebelahannya lah. Okey, bersebelahannya kita ambil 2 mm. Baik belajar, cikgu matikan di sini sebab benang sudah tak cukup. Baik belajar, cikgu pun sudah sampai ke penghujung iaitu bahagian penjuru yang nak belok. Maksudnya hujung untuk garisan serong ini. So cikgu pun akan matikan jahitan di last cikgu akan stop di mata jahitan yang last dan tindakan di situ. Okey, so sekarang kita nak menuju ke garisan menegak pula. Okey, so kita akan masuk balik ke tempat yang tajam ini. Okey, penjuru ini kita menuju ke mata jahitan yang pertama. See, nampak? Okey, so baru kita patah balik ke sini. Kemudian kita menuju ke mata jahitan yang satu lagi. Okey, boleh? Bila dah berjaya belok, okey, nampak tak? Dari serong pergi ke tegak. Okey, so kita akan ulang semula sehingga habis. Cikgu matikan di sini sebab benang tak cukup lagi, kena ganti benang. Belajar, nampak tak sudah sampai ke penghujung yang kita nak belok tu. Okey, ini penghujungnya. So kita akan matikan di penghujung dulu. Okey, penghujung sudah matikan. Okey, sekarang kita nak belok pergi ke melintang. Okay, so bila kita nak melintang, kamu masuk semula sini dulu. Okay, baru keluar dari sini. Boleh? Okay, masuk semula ke titik penghujung tu, baru belok pergi ke melintang. Okay, so baru kamu masuk balik yang titik pertama, keluar balik di sebelah sini. Nampak? Baik belajar, nampak tak? Cikgu pun dah sampai penghujung lapik penghujungnya. Jadi cikgu pun akan matikan mata jahitan kia ini di bahagian sini. Okay. Alright, kelas sudah 3 kali di sini dan matikan di sini. So kita boleh buang. See, dah selesai. Baik belajar, kita dah selesai jahit satu garisan leher.
Okey, garisan leher dan pergi ke bawah ada penjuru, Tepukkan untuk diri sendiri. Syabas dan tahniah. Bahagian sini make sure dia tajam. Kemudian di sini pun make sure dia tajam. Okey. Baik, belajar kita gunting basi ini. Start daripada bawah ini. Kita guntingkan, jadikan dia 0.3 iaitu separuh lah. Okey, baik belajar kita sudah buang separuh kita buang separuh basi, kemudian kita mula snip. Selain potong, selain trimkan, kita perlu juga snip. Okey, snip maksudnya macam ini Okey, kita kena snip kan. Kalau ikut buku teks, ini cara dia. Kita akan pegang macam ni, kita ambil gunting, ataupun kalau rumah anda ada ini snipper, kamu boleh snip. Tapi make sure dia tajam lah. Dan masa you snip tu, jangan terkena pada garisan ini. Okey, ambil sikit jarak Okey, kita boleh snipkan. Okey, sekiranya kamu snip terlalu dekat dengan yang garisan, apabila kamu terbalik, dia akan terbuka bahagian sini. Hati-hati, kamu kena snip macam ni. Ada jarak di antara satu sama lain. Boleh faham? Sekiranya betul-betul macam ini, kamu kena tindihkan satu lagi jahitan di sini. Bila terbalikkan, baru dia tak terbuka lah. Okey, kalau you tak nak snip cara ini ikut buku teks, boleh juga sekarang banyak di pasaran tukang jahit dia snip macam ni je. Okey, kamu kena potong macam ni, kita snipkan. Okey, snipkan macam ni sudah cukup. Jangan terlalu dekat dengan garisan. Okey, apa tujuan kita nak snip? Okey, you dapati ini garisan lengkung Kita perlu snip baru kita boleh terbalikkan dengan senang. Okey, cikgu jahit di kertas dan saya demo kasih. Okey. So, bila kita dah snip, dia ada ruang untuk dia buat adjustment. Okey, jadi baru dia boleh terbalikkan dengan senang. Banding dengan ini kamu tengok ini pun sudah jahit, tapi ini belum di trim dan belum di snip. Okey, so bila kita nak terbalikkan, dia tak jadi tau. Okey, dia tak boleh. Okey, misal kata saya pun pushkan dia. Okey, saya pushkan dia nak dia terbalikkan, dia tak jadi. Dia akan beralur di situ. Okey, dan dia akan tak izinkanlah kita terbalikkan dengan cantik. So, ini tujuannya kita mesti snip. Bila kita snip, dia boleh buat adjustment kan. Dia senang untuk diterbalikkan. Banding dengan ini tak jadi kalau you tak trim. Okey, boleh faham konsep ni? Jom kita trimkan kita punya projek. Baik, belajar ini cikgu sudah snip. Okey, kita tikkan di sini. Kemudian kita tulislah sedikit perasaan. Kita sayang SRT, kita sabar. Ya, kita teruskan usaha walaupun susah. Okey, hidup berapa susah pun kita teruskan usahalah. Projek berapa susah pun kita teruskan usaha. Okey? Okey, bagi sesiapa yang dah berjaya, syabas. Yang belum berjaya, tak apa, you rehat dulu. Kalau you rasa berdaya lagi, kamu boleh maju ke depan lagi. Okey, kita jumpa lagi di video seterusnya. Okey, lebih kurang 3 video kita dah siap lah projek ini. Okey, terima kasih kelas. Bye.